Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Bu Ishtawah Hanafi dalam Berita Pagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tampan, Datuk Saarani Mohamad mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dilantik sebagai Menteri Besar Perak ke-14. Istiadat mengangkat sumpah jawatan akan diadakan pada pukul 11 pagi di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Datuk Pengelola Bijaya Diraja kepada Sultan Perak, Kolonel Bersara Datuk Abdul Rahim Muhammad Noor memaklumkan pada timbangan baginda, Datuk Saarani boleh mendapat kepercayaan sebahagian besar ahli Dewan Negeri untuk dilantik sebagai Menteri Besar Perak ke-14. Ia dibuat berpandukan Perkara 16 Fasal 2 Kurungan A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Datuk Saarani Mohamad, 59 tahun, yang juga pengerusi Badan Perhubungan Negeri menjadi Adun Kota Tampan selama 4 penggal sejak tahun 2004. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS diaktifkan semula. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan untuk mengaktifkan semula MAIPS 2.0 itu ekoran peningkatan mendadak kes COVID-19 dan pelaksanaan program saringan pekerja asing oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Jumlah katil di MAIPS ditambah sebanyak 10,000 katil berbanding hanya 604 katil sebelum ini. Operasi kali ini akan melibatkan pesakit COVID-19 kategori 1 iaitu tanpa gejala dan kategori 2 bergejala ringan dan akan hanya menempatkan pesakit bukan warga negara sahaja. Pengaktifan ini turut melibatkan pemindahan pesakit COVID-19 bukan warga negara daripada ILLKM Sungai Buloh ke MAIPS. Aspek keselamatan juga akan dipertingkat oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Fasa pertama MAIPS 1.0 mula beroperasi pada 16 April 2020 dan ditutup pada 15 Julai 2020 setelah berjaya merawat 1,362 pesakit yang majoritinya bukan warga negara. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD akan dikuatkuasakan di 3 kawasan merangkumi Amber Court Apartment, Ria Apartment dan Rumah Kongsi Kampung Semaut di dalam Mukim Bentong Pahang bermula 10 Disember 2020. Ia berikutan 55 kes positif COVID-19 yang telah direkodkan melibatkan pekerja warga negara asing di lokaliti tersebut. PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini akan melibatkan seramai 4,351 orang penduduk. Tujuannya adalah untuk membuat saringan bersasar kepada penduduk yang berkaitan dan SOP-nya sama dengan PKP diperketatkan yang telah pun diumumkan sebelum ini. Dalam pada itu, PKPD di Taman Telipok Ria, Tuaran Sabah yang dijadualkan tamat 10 Disember dilanjutkan 14 hari lagi mulai 11 Disember sehingga 24 Disember 2020. Ia berikutan masih terdapat baki 1,386 sampel saringan menunggu keputusan. KKM telah melaksanakan sebanyak 8,186 saringan dan telah merekodkan sebanyak 493 kes kumulatif positif COVID-19 di lokaliti ini. Sehingga kini, KKM telah mengesahkan masih terdapat baki 1,386 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Sementara itu, 4 kluster baru dikenal pasti, masing-masing kluster Kupi-Kupi, kluster tapak bina Ikon Bintang, kluster Bandar Impian dan kluster Jalan Kemang. Kluster Kupi-Kupi melibatkan daerah penampang di negeri Sabah dengan 12 individu telah disaring dan kesemuanya telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster itu.
Untuk kluster kedua, tapak bina ikon bintang melibatkan daerah lembah pantai dan kepung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 9 Disember 2020. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan sebuah tapak pembinaan. Sehingga 9 Disember 2020, sejumlah 532 individu telah disaring, di mana 12 kes dikesan positif COVID-19. Manakala kluster bandar impian melibatkan daerah Kluang, Johor, daerah Pasir Putih, Kelantan dan daerah Kuala Kangsar, Perak. Sejumlah 58 individu telah disaring dengan 9 telah dikesan positif COVID-19. Sementara kluster Jalan Kemang pula melibatkan daerah Port Dickson, Negeri Sembilan dengan 257 individu telah disaring dan 19 kes telah dikesan positif COVID-19. Tiada lagi vaksin COVID-19 keluaran mana-mana negara didaftarkan di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan pihaknya masih memantau pembangunan vaksin dari beberapa negara pengeluar termasuk vaksin Sinovac keluaran China bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan yang menepati piawaian. Melihat kepada vaksin Sinovac yang akan kita jalankan di 8 hospital dan kita akan melihat kepada penggunaan kajian ini untuk melibatkan 3,000 peserta dalam penyidikan ini. Jadi kita akan menunggu keputusan tersebut dan kalau keputusan telah diluluskan oleh MREC ataupun jawatan kuasa penyidikan etika perubatan, barulah kita boleh kenalkan kajian tersebut di hospital-hospital yang telah kita namakan. Dan inilah kajian untuk melihat keberkesanan dan juga kesan samping vaksin Sinovac di negara kita. Beliau juga memaklumkan perkara tersebut turut dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa penyelidikan etika perubatan yang berlangsung pada Rabu. Indonesia menjadi negara pertama di rantau Asia Tenggara yang menggunakan vaksin Sinovac keluaran China itu dengan sejumlah 1.2 juta dos diterima Ahad lalu. Dalam pada itu, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin menafikan dakwaan yang tular berhubung urusan perolehan vaksin COVID-19 antara kerajaan dan Pfizer menyifatkan ia sebagai tidak berasas. Dakwaan sesetengah pihak berhubung harga yang mencecah sehingga RM234 bagi setiap dos adalah tidak benar. Dalam satu kenyataan media, beliau menegaskan harga signifikan termasuk penghantaran dan vaksinasi adalah kurang dari RM100, sama seperti jawapan beliau dalam sesi perbahasan di Parlimen. Tambah beliau, perbincangan semasa bagi mendapatkan vaksin masih dalam peruntukan RM3 bilion dan jumlah tersebut tidak digunakan semata-mata bagi tujuan berikut. Menurut beliau lagi, kerajaan memandang serius berhubung isu keselamatan dan pengesahan oleh Agensi Penguatkuasaan Farmasi Kebangsaan NPRA sebelum sebarang perolehan dan vaksinasi dilakukan. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA mendedahkan 6 orang meninggal dunia dalam fasa percubaan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19. Kematian itu tidak menimbulkan isu keselamatan atau keberkesanan vaksin tersebut. Pendedahan dibuat FDA menerusi laporan setebal 53 muka surat beberapa jam selepas Britain menjadi negara pertama dunia menggunakan vaksin itu. Analisis terperinci pertama berkenaan percubaan vaksin oleh Pfizer and BioNTech pada November lalu menunjukkan dengan 95% keberkesanan mencegah jangkitan COVID-19. Namun data tersebut menunjukkan vaksin berkenaan hanya 52% berkesan selepas dos pertama. Bagaimanapun, data itu masih tidak mencukupi untuk merumuskan sejauh mana vaksin itu selamat untuk kanak-kanak di bawah usia 16 tahun, wanita hamil dan individu yang mempunyai gangguan sistem imun. Hujung minggu ini, panel saintis bebas akan menilai laporan FDA sebelum mengesyorkan sama ada individu berusia 16 tahun ke atas disyorkan menerima vaksin tersebut.
Seorang wanita dari Britain, Margaret Keenan, menjadi individu pertama di dunia menerima suntikan vaksin COVID-19 dibangunkan Pfizer-BioNTech. Berusia 90 tahun, dia menerima suntikan berkenaan selepas United Kingdom melancarkan program vaksinasi besar-besaran. Margaret menjalani vaksinasi di sebuah hospital awam di Coventry, England seminggu sebelum dia meraihkan hari lahirnya yang ke-91. Britain menjadi negara pertama yang memulakan suntikan vaksin kepada rakyatnya dalam usaha memerangi COVID-19. Langkah itu dibuat dengan harapan dunia kembali pulih menentang pandemik yang mengorbankan lebih 1.5 juta nyawa. Hampir 1,700 orang penumpang sebuah kapal pesiaran mewah diarahkan berada di kabin masing-masing selepas satu kes positif COVID-19 disahkan di atas kapal itu. Royal Caribbean International mengesahkan kapal Quantum of the Seas telah diarahkan kembali ke pelabuhan. Menurut Lembaga Pelancongan Singapura, STB, semua penumpang telah selesai ujian wajib untuk COVID-19 hingga 3 hari sebelum pelayaran bermula pada hari Isnin, 7 Disember. Kapal itu akan kembali ke pelabuhan pada Rabu mengikut protokol yang ditetapkan kerajaan dan tetamu akan dibenarkan turun selepas proses pengesanan kontak selesai. Quantum of the Seas adalah salah sebuah daripada program ujian persiaran selamat dilancarkan pada November 2020 dengan protokol keselamatan yang dipertingkatkan. Program itu bermula pada 6 November bersama Genting Cruise Lines World Dream, manakala Quantum of the Seas mula berlayar bulan ini. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bertemu kembali. Prosedur operasi standard SOP Pelombongan Unsur Nadir Bumi Bukan Radioaktif NRI sedang dalam proses akhir untuk dimuktamadkan. Ia selaras hasrat di bawah Pelan Transformasi Industri Mineral 2021-2030 yang sedang digubal dan pembangunan beberapa prosedur aktiviti pelombongan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan kementerian, menterinya Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, usaha berkenaan memberikan penekanan penting kepada keseimbangan antara kemampanan ekonomi, kelestarian alam sekitar dan kesihatan awam. Beliau berkata, hala tuju KETSA adalah untuk memastikan pengurusan dan pembangunan sumber asli negara dilaksanakan secara mampan. Justru KETSA tidak akan mengeluarkan sebarang kelulusan untuk aktiviti perlombongan di kawasan hutan simpan kekal. Manakala kelulusan untuk kawasan selain dari hutan simpan kekal adalah tertakluk kepada penilaian dan kelulusan teknikal diperolehi terlebih dahulu. Beliau menegaskan pihak yang melakukan perlombongan tanpa kebenaran dan kelulusan akan ambil tindakan melalui perundangan sedia ada. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan sumbangan kepada keluarga 2 petugas Pejabat Kesihatan Daerah PKD Pekan yang maut dalam kemalangan jalan raya Isnin lalu. Sumbangan disampaikan Pegawai Khas Sultan Pahang Tok Arya Ragna Ahmad Nur Badilin Abdul Murad dan Pegawai Khas Kebajikan Datuk Abdul Rahman Endut. Bagi suami kepada jururawat Julaiha Kudus Asmawi Yusof, 46 tahun, beliau cukup terharu di atas keprihatinan baginda terhadap nasib yang menimpa beliau sekeluarga. Dengar berita pun dia sanggup walaupun dia tak datang, tetapi dia hantar wakil dia untuk menjenguk keluarga saya. Macam mana keadaan. Yang tu saya rasa sebab, rasa gembira, macam-macam rasa lah. Okay.
sebab ada keprihatinan daripada orang nombor 1 di Malaysia ni. Sementara itu, beliau yang bertugas sebagai guru di Institut Kemahiran MARA, Tan Sri Yahya Ahmad berkata, beliau kini masih dalam keadaan terkejut dan sedang menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa isteri, malah 4 orang anaknya berusia antara 14 hingga 5 tahun mula merindui ibu mereka. Dia tahu ibu dia dah meninggal. Dia bawa mana ibu ni nak pergi ke kubur ibu dia kan. Ibu dia, mama dia panggil. Lepas tu dia cakap, tak apalah. Dia bawa pergi pagi tadi sambil-sambil baca-baca doa apa semua. Lepas tu nak balik tu dia rasa sebab lah. Anak saya rasa sebab dan menitis mata lah. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan kurniaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di kediamannya di Pekan. Sumbangan turut diberikan kepada isteri pemandu kenderaan terbabit Muhammad Zuhairi Abdullah Nur Hayati Embong di kediamannya di kuarters Klinik Kesihatan Peramujaya, Pekan. Dalam kejadian pukul 10.20 pagi 7 Disember lalu, kenderaan pacuan 4 roda dari Pejabat Kesihatan Daerah Pekan yang dinaiki mangsa dirempuh sebuah lori tangki yang terbabas dan memasuki laluan bertentangan di kilometer 32 Jalan Pekan Nenasi. Akibat kejadian, kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian, manakala seorang lagi mangsa iaitu pegawai perubatan Muhammad Ikwan Ramli, 29, pula dilaporkan cedera di bahagian kepala. RM3.1 juta disediakan Yayasan Bank Rakyat YBR bagi membantu pelajar dalam kalangan keluarga B40 menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, inisiatif ini sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk membangun modal insan berkualiti di negara ini. Saya juga menyeru pihak lain yang berkemampuan, syarikat-syarikat besar, yang berkemampuan, GLC kerajaan dan bank-bank yang saya nampak pada tahun ini walaupun dalam keadaan ekonomi yang kurang tetapi lagi mendaftarkan keuntungan yang besar, lebih besar daripada yang dijangkakan, boleh menyumbang untuk membantu masyarakat yang perlu sumbangan dan bantuan. Sebagai permulaan, 3,100 pelajar daripada 12 universiti terpilih diberi bantuan sebanyak RM1,000. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pembangunan modal insan bakal diperkasa menerusi pelbagai inisiatif menerusi rancangan Malaysia ke-12. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, menyifatkannya penting sebagai usaha berterusan bagi menarik masuk pelaburan asing. Sumber manusia, modal insan ini kita bangunkan yang berkualiti. Yang kerana kalau pelabur-pelabur datang ke Malaysia, dia tanya kita, di Malaysia ni ada tak engineer hebat-hebat. Di Malaysia ada pakar-pakar IT yang hebat. Dan kalau tidak ada, mereka akan pergi negara lain. Jadi itulah sebabnya universiti kita naklah di tingkat prestasi. Institut Pengajian Tinggi IPT Negara katanya telah berjaya menghasilkan graduan berkualiti. Namun, sistem pendidikan IPT perlu terus ditambah baik bagi melahirkan generasi yang mampu merealisasikan hasrat Malaysia menjadi negara maju dalam tempoh 5 tahun akan datang. QPEX menyeru Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk mengkaji semula skim perkhidmatan pegawai rendah polis dan konstabel orang asli agar skim itu dapat ditambah baik. Ia mengambil kira faktor risiko terdedah kepada bahaya seperti yang berlaku kepada Mindiang Korporal Baharudin Ramli yang gugur dalam kejadian tembakan di sempadan Malaysia, Thailand. Jelas Presiden QPEX Adnan Mat, ketika ini syarat lantikan skim itu adalah lulus penyelaian menengah rendah PMR. Ia syarat paling rendah berbanding 2 skim setara yang menuntut kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dan kami mendapati skim ini agak jauh ketinggalan
bagaimana mendiang yang telah meninggal berada dalam skim perkhidmatan korporal yang lantikan bermula daripada PMR. Ini adalah sesuatu yang agak ketinggalan dan justru itu kami memohon Jabatan Perkhidmatan Awam supaya segera untuk membuat penambahbaikan skim perkhidmatan, khususnya skim perkhidmatan anggota polis di peringkat orang asli. Menerusi penambahbaikan skim itu, anggota dapat menikmati gaji permulaan yang sama kerana risiko bahaya adalah serupa. Beliau ditemui dalam sidang medianya di Wisma QPEX, Kuala Lumpur. 240 unit mesin mata wang digital Bitcoin bernilai 200 hingga 500 ringgit sebuah dirampas menerusi ops api TNB di Taman Puncak Jalil, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor 5 Disember lepas. Hasil serbuan di 3 premis mendapati premis itu mencuri elektrik dengan mengubah suai pendawaian tidak melalui meter TNB yang menyebabkan kerugian RM20,000 sebulan. Pada sidang media, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Razali Abu Samah berkata, syarikat Bitcoin itu beroperasi 24 jam sehari sejak 2 bulan lalu di 3 rumah kedai 2 tingkat. Hasil serbuan, 3 lelaki berusia 29 hingga 54 tahun dan seorang wanita yang menjaga operasi mesin ditahan. Dalam serbuan op api TNB ini tadi, kita telah merampas sebanyak 240 mesin Bitcoin ini tadi yang masih beroperasi, iaitu yang sedang beroperasi pada masa serbuan itu dibuat. Modus operandi ini ialah melakukan pengubahsuaian pendawaian. Mereka tadi menggunakan peralatan mesin-mesin ini dengan cara melakukan pengubahsuaian pendawaian di mana tak ada lagi dah, dia tak melalui meter TNB. Dia tidak melalui meter TNB yang dibekalkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1990. Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Kedah bersama Koperasi Pengusaha-Pengusaha Kereta Sewa Teksi Langkawi Berhad menyampaikan bakul makanan kepada 40 ahli koperasi yang terjejas pendapatan bagi meringankan beban mereka. Menurut Timbalan Pengarahnya Muhammad Syukur Muhammad Safar, SKM memperuntukkan RM16,000 keseluruhannya bagi membantu lebih 320 ahli koperasi yang terjejas. Jadi kita mengambil membuat pemilihan koperasi yang betul-betul terjejas, yang terlibat dengan kadar kapasiti yang berpatutan di pihak Suruhanjaya sendiri. Maksudnya kalau kita nak laksanakan 990 itu agak memakan kos. Beliau ditemui pada program jelajah CSR SKM di Kuala Langkawi. Penerima menerima bantuan dalam bentuk makanan kering. Jadi syukur Alhamdulillah dengan kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Kedah yang membantu kita dalam usaha menangani masalah bantuan ini, itu kita ucapkan terima kasih. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi menyembah maklum perkembangan terkini bola sepak tempatan. Beberapa isu semasa dan aktiviti turut dibincangkan dalam pertemuan tersebut bagi mendapat nasihat daripada baginda untuk perkembangan bola sepak tempatan.
Antaranya dalam pertemuan tersebut, Datuk Hamidin menyembah maklum aktiviti bola sepak negara kendalian FAM dan Malaysia Football League MFL terutama membabitkan jadual perlawanan yang berlandaskan prosedur operasi standard SOP susulan pandemik COVID-19. Turut dibincangkan perkembangan Pusat Latihan Kebangsaan NTC di Putrajaya yang diilhamkan oleh ayahanda baginda almarhum Sultan Haji Ahmad Shah yang merupakan Presiden FAM dari 1984 hingga 2014. Ia kini dalam perbincangan fasa terakhir bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS sebelum kerja-kerja awal pembinaannya dijangka dimulakan pada awal tahun depan. Sementara itu, rundingan untuk membina Ibu Pejabat Baharu FAM kini sedang dimuktamadkan dan dijangka mula dibina lewat 2021. Turut dinyatakan proses penswastaan kelab dan pasukan Liga Malaysia selain persediaan dan persiapan pasukan kebangsaan bagi menyambung saingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Mac serta perjalanan saingan Liga Malaysia musim 2021 dan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF yang dijadual berlangsung Disember tahun depan. Sebagai tanda menjunjung kasih FAM ke atas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Datuk Hamidin turut menyampaikan pemberian jersey baharu skuad Harimau Malaya kepada baginda. Skuad pelayaran negara kini sudah tidak sabar untuk memulakan latihan insentif menerusi siri jelajah Eropah sebagai persediaan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo tahun depan. Jurulatih negara Muhammad Afendi Abdullah berkata pihaknya sudah merangka siri jelajah yang dijadualkan bermula seawal Februari 2021. Menurut Muhammad Afendi, bagi memastikan perancangan itu berjalan lancar, beliau merayu kepada kerajaan untuk menyediakan vaksin COVID-19 dengan segera, terutamanya kepada atlet yang bakal mewakili negara ke Tokyo, Jepun. Jelas beliau, siri jelajah berkenaan dijadual bermula pada Februari, namun jika atlet dapat diberikan vaksin lebih awal, mungkin skuad pelayaran boleh menyertai kejohanan dan latihan di Australia pada Januari 2021. Sementara itu, Muhammad Afendi turut memaklumkan semangat anak buahnya sentiasa kekal positif walaupun tiada latihan insentif di luar negara serta kejohanan kompetitif tahun ini akibat penularan pandemik COVID-19. Pada tahun ini, skuad pelayaran negara dijadual menyertai satu kejohanan simulasi pada 12 hingga 13 Disember ini sebagai platform persediaan untuk menghadapi kejohanan tahun depan. Baik, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan menyimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Bu Ishtawa Hanafi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.